cerai dia dapat, nikmat cerai dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dikasihi, yang berbahagia, Datuk Prof kita pengusi surau kita di Timbalan Pengusi, ahli jawatan kuasa, yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, yang berbahagia Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi dalam program Bual Bicara Almana. Alhamdulillah, terima kasih saya bagi pihak Gen Surau Putrajaya, Pertubuhan Pendukung Pertubuhan Penggerak Dakwah Putrajaya, yang mana nama gelarannya GSP. Terima kasih banyak-banyak kepada Sri Surau di atas keizinan beliau dapat kita berkolaborasi, dan insya-Allah banyak lagi program-program yang akan bersama. Saya dimaklumkan Datuk Musi juga minta kami cari Ustaz Kazim. Alhamdulillah dah ada tarikhnya, bulan 11 nanti kita gegarkan, kita semarakkan, kita imarahkan surah Al-Mana pada hari ini. Dan tidak dilupakan juga tuan guru kita di sebelah kita ni, tidak asing lagi, tak perlu saya nak perkenalkan lagi, yang mana beliau merupakan masuk TV, keluar TV, semua masuklah. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan tak kenal tak tahulah nak kata apa lah. Jadi insyaAllah saat-saat kita, yang mana insyaAllah pada malam ini akan bersama dengan kita. Jadi insyaAllah sebelum saya memulakan program kita pada hari ini, jadi insyaAllah lebih dahulu saya ingin menceritakan sedikit sebanyak yang mana di antara Gen Surau Putrajaya pada hari ini, mereka merupakan di antara NGO yang bergerak aktif, yang mana menggerakkan surau-surau, di antaranya surau-surau yang semakin dah speeding ke depan sekarang ni, SPA bermula daripada GSP lah yang menggerakkannya. Dan begitu juga Masjid Tuanku Mizan dahulu, mereka juga bersama dengan kita, yang mana pertubuhan ini telah didaftarkan di bawah ROS. Dan insya-Allah mereka ni bukan di kalangan para asatizah. Mereka ni ada yang farmasi, ada yang kerja sendiri, ada yang polis, ada yang pelbagai swasta dan sebagainya. Tetapi mereka ini cintakan rumah Allah. Mereka ingin jadikan Putrajaya ini sebagai gerbang ilmu anda. Jadi di antaranya pada hari ini alhamdulillah kita bersiar langsung di page kita pada hari ini, yang mana di antara rakan-rakan kita yang turut bersama dengan kita pada hari ini. Jadi insya-Allah untuk makluman bagi Datuk Tan Sri juga, kita Gen Surau Putrajaya telah melakukan berbagai aktiviti yang telah dilaksanakan oleh mereka. Di antaranya sepanjang setahun ni mereka gerak ke surau untuk buat pelbagai program kuliah pada hari ini. Begitu juga bersama Ustaz Wadi Anwar di Masjid Putra, lebih kurang 10,000 hadir. Begitu juga di antaranya Oki Santiana kita buat di Masjid Mahmudiah. Begitu juga kita buat program bersama Habib Umar, kehadiran lebih kurang 100k. Yang mana subhanallah di Masjid Putra. Begitu juga mereka ni bukan hanya dari segi kuliah-kuliah saja, mereka juga ada buat kursus baru ni kita buat minggu lepas di kursus jenazah, yang mana di Surau Pesing 5. Alhamdulillah mendapat sambutan. Begitu juga di antaranya mereka menghantar ni Palestin ni, mereka dah gerakkan tim-tim dia orang ni untuk misi bantuan, dan mereka juga telah sampai ke bumi Turki menghantar bantuan ke sana. Inilah anak-anak muda kita pada hari ini untuk sebagai pemula bicara Gen Surau Putrajaya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak di atas kesediaan hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan terima kasih banyak kepada Surau Al-Mana di atas beri ruangan kepada kami untuk kami gerakkan majlis-majlis ilmu. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dalam gerakan dakwah di Putrajaya pada hari ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, dulu sembang sikit sebanyak tadi nak kenal dulu surau mana, walaupun mereka dah kenal, cuma nak pembuat sebelum live kita dah ready lah. Okey, alhamdulillah.
Sebab live kita tadi pun dia ada masalah lewat sikit. Jadi ada hujan-hujan. Kerana mereka pun bekerja tuan. Kadang-kadang daripada Damansara naik bas nak bekerja mari sini pula. Subhanallah, saya begitu kagum dengan sahabat-sahabat yang bekerja tak ada gaji tuan-tuan, tapi mereka bekerja untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz, pada hari ini ustaz pakai pun nampak semangat Palestin. Saya cari-cari tadi tak jumpa, tak sempat balik rumah lah daripada KL tadi hujan. Jadi alhamdulillah, yang mana mungkin ustaz kat mana ustaz kita sebagai pembuka bicara sedekat Kisah Putrajaya dalam bual bicara pada hari ini, mungkin ustaz jumpa kat mana geng, bila sebut geng ni nampak something kan. Jadi geng ni ustaz jumpa kat mana geng JSP ni? Boleh buka ustaz. Rasa macam dalam TV lah. Allahu Akbar. Debol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah juga dijemput sama program Game Putrajaya ni. Jadi tahulah sebelum ni dan aktif. Game Putrajaya ni aktif juga di media sosial, Facebook. Jadi saya pun tengok waktu bagus sahabat-sahabat di sini buat program. Dan itu pun saya pernah join sekali. Saya pada kuliah naik basikal ya. Basikal bersama Ustaz Abdullah Khairi masa tu. Ustaz Abdullah Khairi dia sekali kan? Ya. Dan ada seorang dua lagi yang Santiza yang anak muda di Putrajaya ni. Moga-moga diberkati segala usaha insya-Allah, dan moga-moga yang mungkin tidak menyertai geng boleh support juga. Support dari segi sokongan, macam Perak Surau bagi tempat untuk buat program. Masing-masing ada peranan masing-masing insya-Allah. Tu. Jadi itu pembuka bicaranya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita nak tajuknya ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikonik kepribadian unggul. Bersempena dengan bulan Maulid baru ni juga kita bawa Datuk Badrisyah mai sini. Subhanallah ramai. Jadi malam ni saya dimaklumkan ramai juga datang sebab hujan. Di Palestin hujan dengan apa ni, diuji dengan pepandu. Tapi di sini diuji dengan hujan padang. Insya-Allah mudah-mudahan lepas ni ramai lagi. Yang mana kalau kita lihat Ustaz, kalau gerakan anak-anak muda kita pada hari ini subhanallah, mereka bergerakkan pelbagai aktiviti, bukan hanya sekadar menggerakkan surau, mereka juga buat lawan futsal, ajak anak-anak muda main dengan ustaz. Macam ustaz dia kita kata basikal kan. Jadi tidak lain tidak bukan supaya dalam kita nak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kalau lihat sahabat-sahabat ni mereka bukan hanya sekadar mengorbankan harta, bukan hanya sekadar mengorbankan nyawa, tetapi mereka juga cintanya kepada baginda sehingga kan sanggup tinggalkan keluarga, sehingga kan sanggup korbankan harta, sehingga kan sanggup mengorbankan nyawa. Jadi mungkin ustaz kalau kita lihat bagaimana kita pada hari ini, termasuk anak-anak muda kita pada hari ini daripada geng surau, begitu juga dengan Pekariah Surau Al-Manah pada hari ini, bagaimana kita nak memupuk cintanya kita kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekadar dalam bulan Maulid saja, tetapi kita nak pastikan kecintaan kita itu panjang daripada bangun tidur kita sehinggalah kita tidur kembali dan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon ustaz ceritakan sikit supaya semarak kita bukan hanya di bulan Maulid saja kita cinta kepada Rasulullah, tetapi cinta kita kaulah cinta pertama dan terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada Fadil Ustaz Hamdan yang merupakan penasihat GSP, Prof Musi Surau dan Jawatankuasa, semua jemaah, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini pun sebagai salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila kita cinta, kita bersungguh nak buat perkara yang disukai oleh orang yang kita cinta itu. Itu di antara proof. Cinta perlu ada bukti. Antara buktinya kita bersungguh nak buat apa yang disukai oleh orang yang kita cintai itu. Antaranya Rasulullah menyukai orang yang hadir majlis ilmu. Subhanallah, yang ada dah dalam surau yang berjemaah maghrib tadi, saya maknanya meredah hujan lah tadi nak sampai. Subhanallah. Redah hujan,
Lepas tu parking, mungkin ada yang lepas parking tu berjalan masuk dalam surau basah. Moga-moga semua itu dinilai pahala di sisi Allah, insya-Allah. Amin. Hadir majlis ilmu ni Rasulullah suka, Rasulullah galakkan. Duduk dalam majlis ilmu ni barakah. Kalau tidur dalam majlis ilmu dapat pahala tak? Cepat je jawab dapat. Begitu confident. InsyaAllah, InsyaAllah dapat. Kalau Allah tahu niat kita, macam mana letih tadi all the way, sepanjang hari kerja, meeting apa semua, tapi nak juga hadir keletihan. Moga-moga ada nilai juga di sisi Allah, insyaAllah. Nabi Muhammad berjanji, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, kita tahu ada kuliah, ada forum, aku nak hadirlah, bolehlah aku sikit-sikit ilmu, nak refresh. Nabi kata siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Kita nak bangun tahajud tengah-tengah malam, hebat cabaran tu. Nak bersedekah beribu-ribu, tak semua kita mampu. Tapi salah satu jalan mudah ke syurga, rajinlah hadiri majlis ilmu. Dan semoga apa yang diusahakan oleh sahabat-sahabat GSP ni, geng Surau Putrajaya ni, buat majlis-majlis ilmu, moga-moga niatlah untuk buat perkara yang melorongkan orang ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi janji tadi, bukan ustaz janji, bukan YB janji, bukan ketua kampung janji, Nabi janji, Rasulullah janji. Siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebab apa mudah jalan ke syurga? Sebab kita hadir majlis ilmu, dia either or. Yang pertama, oh aku dapat ilmu baru malam ni, aku nak amal. Bukankah bila amal itu terbuka jalan ke syurga? Either kita jumpa ilmu baru, kita amal, atau kita jumpa satu kesalahan yang kita selama ni buat, kita ingat tak salah. Bila dengar majlis ilmu, rupanya salah tau, kita pun tinggalkan, maka itu juga jalan ke syurga. Selama ni kita menyangka bukan mengumpat. Bila kita cakap, saya bukan nak mengumpat ni, saya nampak sendiri. Selama ni kita ingat bukan mengumpat. Kalau kita dah disclaimer awal-awal, saya bukan nak mengumpat tau, saya nampak dia bergaduh dengan suami dia. Selama ni kita ingat kalau intro kita bukan mengumpat. So bila kita hadir majlis ilmu, lah tunggu masuk mengumpat. Jadi kita jumpa perkara tak elok, aku tak nak buat dah lepas ni. Lepas tu dia kata either or tadi. Kita jumpa amalan baru, kita amal, jalan ke syurga. Kita jumpa yang tak elok, Allah aku duk buat selama ni, aku ingat semua dah, aku duk cakap ustaz larang, dah semua orang buat, ustaz saya pun buat lah. Apa dia tu? Dengar hadis Nabi sebut ar-riba 73 baban aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummah. Riba ada 73 jenis. Yang paling ringan seumpama seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Ini Nabi sebut riba. Orang yang terlibat dengan riba, kita duk rasa, Ustaz, saya nak expand business, Ustaz, tak ada funder. Ada funder tapi adalah dia orang nak tu konvensional ni. Saya duk biasa buat kerja 3 million, 4 million, Ustaz. So sekarang dapat projek 50 million, tak ada funder, melainkan cara riba. InsyaAllah lah Ustaz saya ambil, nanti untung saya derma pada GSP. Kan? GSP pun awal-awal tu dia dengar haram riba, tapi bila nak dengar derma pada GSP, kita lah, ada khilaf. Macam dapat lain. Habis bila kita hadir majlis ilmu, kita dengar hadis Nabi kata riba ni banyak jenis. Bukan loan saja, banyak jenis. 73 jenis Nabi sebut. Yang paling ringan dosanya seumpama seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Kita dengar Allah Ustaz.
Patut pun banglo saya tu besar dah, komplit dah, tapi rasa hidup tak tenang kat dalam rumah. Rupanya tak barakah, Ustaz. So saya nak kena refinance balik ke? Ustaz, kalau refinance saya different rugi 20,000, Ustaz, macam mana? Saya nak buat. Bismillah. Kerana ini Allah Ta'ala murka. Dengan ilmu kita take action. Itulah yang Nabi kata tadi. Orang yang hadir majlis ilmu, Allah akan buka jalan ke syurga. Dia akan jumpa amalan baru, dia amal istiqamah, ataupun dia jumpa kesalahan, dia pun tinggalkan. Moga-moga ini jadi jalan ke syurga. Saya bila dengar tentang GSP ni, Ustaz Hamdan, saya tengok program-program kat Facebook GSP. Yang belum like, boleh follow. Kita tak sempat nak hadir, kita suruhlah anak-anak menantu kita. Dia orang selalu update. Tak sempat nak hadir, kuliah-kuliah online ada. Yang dengar online sekarang, tolong tulis kat komen menonton dari mana, biar orang tahu bahawa GSP ni dakwahnya ke seluruh negara sebenarnya. Tulis kat komen menonton dari mana, kita akan tahu ni. Tapi yang ada dalam surau sekarang, tak payah buka lagi telefon. Dengarlah. Tengok online kan. Saya bila kita bincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila saya tengok apa yang sedang sahabat-sahabat JSP ni buat, pihak surau support, saya teringat dan saya cek balik tadi, revision sikit, bagaimana kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad kan bila Nabi Muhammad sampai ke Madinah, Nabi Muhammad dakwah di Mekah 13 tahun. Lepas tu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kan cerita ramai orang Madinah yang sambut. Sallallahu alaihi wasallam, ramai kan? Budak-budak panjat pokok, orang tua tunggu, perempuan-perempuan buka tingkap, mana Rasulullah. Siapa dia orang ni? Kan Nabi Muhammad 13 tahun duduk berdakwah di Mekah. Masa tu tak ada online, TikTok, Facebook, YouTube lagi orang Madinah nak tengok. Tapi kenapa masa Nabi sampai ramai dah orang Islam kat Madinah? Ni GSM ni, Geng Surau Madinah. Maka kita ini moga-moga jadi inspirasi kepada sahabat-sahabat di GSP. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Antara perkara yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, setiap kali musim haji, orang-orang luar Mekah akan datang haji. Ustaz, kan tu zaman jahiliah buat haji ke? Ya. Sebab haji ni sejak zaman Nabi Ibrahim. Cuma haji dimodify. Bahasa kita modify. Kalau kenderaan, kalau rumah dia panggil renovate. Ibadah haji direnovate. Kalau istilah agama dia panggil bid'ah. Ibadah haji ni dimodify, renovate, bid'ah, yang daripada zaman Nabi Ibrahim sehingga zaman Nabi berdakwah di Mekah masih ada haji, tapi dah diubah-ubah dah. Mereka tawaf, tapi tawaf dalam keadaan telanjang. Orang lelaki tawaf siang, orang perempuan tawaf malam. Sebab dia kata baju inilah yang kita pakai, kita bergaduh, kita maki hamun orang, kita mencaruk, kita menipu. So kita nak tawaf ni nak menghadap Tuhan, kita kena suci. Tawaf ni telanjang, orang lelaki tawaf siang, orang perempuan tawaf malam. Jangan bayang. Batai bayang. Jadi jahiliyah, mereka juga talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak. Talbiyah yang syirik. Sekali je saya sebut, jangan hafal, ini talbiyah yang syirik. Dia orang talbiyah, tidak ada sekutu malaikat, sekutu yang layak bagimu. Itu yang tak patung-patung dekat Kaabah tu. Mereka kata Allah Tuhan, tapi mereka juga sembah patung-patung untuk mendekatkan dengan Tuhan Allah. Sembah patung. Ini makna syirik. Modified. Dan mereka akan duduk di kemah-kemah di Mina. Setiap kali musim haji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke kemah-kemah, ajak orang pada Islam, cerita Islam. Itulah saya
Kadang-kadang orang buat poster, orang tulis pendakwah. Kita malu dengan istilah ni guys. Kita datang duduk kursi sedap, ekor lagi makin mosbih main aja. Senangnya malu nak mengaku dakwah, tapi biarlah. Tapi bila kita tengok sejarah Nabi pergi ke kemah-kemah satu-satu ajak Islam. Ini GSP kena kaji. 13 tahun Nabi di Mekah. Pada tahun ke-11 ada orang-orang datang buat haji. Ada 6 orang anak muda dari Madinah. Nabi jumpa ni tahun ke-11. Nabi jumpa 6 orang. Cerita aku ni dilantik menjadi Nabi oleh Tuhan. Allah mencipta alam ini. Dan 6 orang budak-budak muda Madinah ini memeluk Islam. As'ad bin Zurarah dan beberapa orang sahabat. Ketua dia As'ad bin Zurarah nama dia. 6 orang masuk Islam. Antara faktor mereka ini cepat terima Islam, subhanallah. Di Madinah orang Arab, Aus dan Khazraj. Orang Yahudi pun ramai di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Kenapa ada Yahudi ramai di Madinah? Sebab Yahudi baca dalam kitab-kitab dia, ada Nabi akhir zaman bakal muncul di negeri yang banyak pokok kurma, di negeri yang kelu-kelunya dalam kitab Taurat, kelu-kelunya Madinah. Jadi ramai Yahudi yang migrate dari Palestin, dari Mesir, migrate ke Madinah. Mereka duduk di Madinah. Mereka minoriti yang menguasai ekonomi di Madinah, Yahudi. Bisnes utama mereka supply senjata, antara bisnes utama. Dan dia jual dengan cara riba. Okey, macam mana nak kena ada sale? Macam mana nak kena ada sale kalau bisnes senjata? Mesti ada perang, baru boleh buat sale. Mana kalau Yahudi lama orang Madinah tak perang, tak ada sale, drop sale. Nah, kena ada sale. Itulah kerja Yahudi, melaga-lagakan orang Madinah. Kabilah besar sama-sama Arab, namanya Aus dan Khazraj. Mereka ni bertahun-tahun perang. Sebab apa? Yahudi supply senjata kiri kanan. Bila lama tak perang, dia akan cocok perang supply senjata. Satu, ekonomi dia boleh kuasai, sale. Dan masa yang sama menyebabkan orang Arab di Madinah ni lemah. Bila duk balah sama sendiri ni. Dan minoriti akan menguasai bila duk gaduh sama sendiri. Kena ambil iktibar. Jadi Yahudi supply senjata, Aus Khazraj perang. Dan orang Mekah benci pada minoriti ni. Walaupun benci mereka, tapi mereka still tak nak buat apa. Dia orang pegang ekonomi. Setiap kali orang Arab bergaduh dengan Yahudi dia ada satu ayat yang dia selalu sebut. Bila dia bergaduh dengan Madinah, Aus Khazraj, Yahudi akan kata, kau nak lawan kami, nanti kami akan bersama Nabi akhir zaman memerangi kau orang, wahai orang Arab Madinah. Yahudi selalu sebut. Sebab dalam kitab dia ada cerita Nabi akhir zaman. Dan Yahudi duduk syok sendiri, Nabi akhir zaman ini daripada Bani Israel juga. Sebab Nabi-Nabi sebelum ni ramai Bani Israel. So dia confident, Nabi akhir zaman ini Bani Israel, kau orang Arab, jangan lawan kami akan memerangi kamu, kami akan bersama Nabi akhir zaman. So 6 orang ni, balik cerita Nabi Muhammad tadi, bila 6 orang ni tahun ke-11 Hijrah, bila dia orang pergi buat haji jahiliah, dia jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, aku Nabi akhir zaman. Yang 6 orang ni kata, ni yang Yahudi selalu promote ni. Jom kita beriman dulu sebelum Nabi ni jumpa dia orang. 6 orang ni beriman. 6 orang ni beriman. Ni first generation. 6 orang ini lepas mereka masuk Islam, syahadah, mereka balik ke Madinah. Mereka mulalah buat kerja-kerja dakwah. Ini tahun ke-11. Ingat Nabi di Mekah 13 tahun. Maknanya tahun ke-13 baru hijrah. Ni tahun ke-11. 6 orang, first batch. As'ad bin Zurarah mengetuai. Musim haji tahun depan,
tahun ke-12 kenabian. Maksudnya 12 tahun Nabi dakwah di Mekah. Datang seramai fil 'am alladhi yalihi qadama haula ila al-hajj ma'a qaumihim wa kanu 12 rajulan min al-Aus wal Khazraj. Tahun lepas 6, tahun ke-12 ini, ke-12 Nabi di Mekah, seramai 12 orang datang. 12 orang. Di kalangan 12 ni, tahun lepas yang 6 tu, yang repeat datang 5 orang. Ada seorang tak datang. 5 orang campur 7 orang baru. Boleh? GSP. Setahun seorang. Sekarang ni ahli berapa orang? Sekarang ni orang surau berapa ramai ni? Tahun depan seorang tambah seorang. Another 1 year. Ini proaktif. Tahun ke-11 6 orang. Tahun ni 12 rajulan, 12 orang. Dan yang 12 orang ini memeluk Islam dan membuat MOU dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MOU bahasa kita, bahasa agama disebut Bai'ah Aqabah, yang berlaku di Mina. Pak kita duduk melontar tu dekat Aqabah, 12 orang ini berbai'ah, berjanji setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji iman, akidah, tinggalkan perkara maksiat. 12 orang. Cumanya ni tahun ke-12 ni, 12 orang ni bila dia orang dah masuk Islam, dia orang nak balik ke Madinah. Dia kata, Rasulullah, kami Islam dah, tapi kami nak belajar Quran, kami nak belajar lagi tentang Islam. Hantarkan kepada kami seorang wakil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 ini memilih first ambassador, awwalu safirin, first ambassador, duta Islam yang pertama hantar ke Madinah. Lalu Nabi Muhammad pilih siapa? Siapa duta Islam yang pertama? Kalau betul nak pergi air sebotol je lah. Masya Allah, ambil air. Janji mesti Ditepati. Saya ulang, ambil air. Jadi Rasulullah pilih Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini seorang anak muda. Ni GSP, anak muda, lead misi dakwah. Mus'ab ni dia anak muda, dia anak kesayangan ibu dia. Dia anak orang kaya. Mus'ab ni dia anak orang kaya, pakaiannya mahal, smart, minyak wangi dia Ustaz. Allah. Diceritakan kalau Mus'ab ni pergi ke pasar, beli-beli dia pun balik. Orang yang datang ke pasar tahu, Mus'ab ada datang tadi Sebab apa? Wanginya. Bau kesan minyak wangi dia ada lagi. Macam kita kan, kita masuk office orang tahu kita sampai, bau stoking kita tu. Haji masuk kan tu. Orang tahu kita. Stoking dia baru 3 minggu dah. Orang tahu. Ini hebatnya Mus'ab. Bila dia masuk Islam, mak dia marah kat dia. Mak dia tarik segala nikmat. Mak dia tak bagi duit, tak bagi pakaian, kad kredit pun mak dia ambil balik dah, akaun semua. Sebab ikut Muhammad, tapi Mus'ab tetap istiqamah sama Nabi Muhammad SAW. Mus'ab dia ada satu kelebihan, communication skill. Dia pandai berinteraksi, dia pandai berbincang. Dan orang ni yang layak jadi ambassador. Nak cari ambassador, membawa imej negara, membawa imej Islam. Anak muda yang pandai berinteraksi, bincang. Lalu 12 orang Bai'ah Aqabah ini balik ke Madinah bersama duta Islam yang pertama ini, Mus'ab bin Umair. JSP bila pergi ke Madinah 12 orang. As'ad bin Zurarah ini orang Madinah. Saya kata kepala tadi. As'ad ini dia tak pandai nak ceramah, tapi dia banyak network.
Dia kenal orang ni, kenal tu kabilah ni, dia kenal kat tempat ni, dia kenal HR company ni, dia kenal orang ni, dia kenal orang ni. Dia yang buat arrangement. As'ad bin Zurarah, dia kata, wahai Mus'ab, jom saya kumpul kabilah ni, awak cerita Islam kat dia. Wahai Mus'ab, sini pula. As'ad kata, Mus'ab, mai. Ni surau Al-Manam, ni masjid ni sini ni. As'ad tugas dia arrangement, sebab dia ada connection. Mus'ab dia orang baru kat situ, dia tak kenal kan, tapi dia ada Islam untuk dia sebarkan. Within 1 year, musim haji tahun ke-13 Hijrah, tadi tahun ke-12, tahun ke-13 musim haji Zulhijjah. Ingat, Nabi ni musim Zulhijjah tahun ke-13, Nabi hijrah Rabiul Awal tahun depan ni. Allahu Akbar. Pada musim haji tahun ke-13, datang jumpa Nabi sekali lagi di Aqabah seramai agak-agak berapa orang? Ada 12. Ada dia tak? Ada dia. Api doai. Seramai 73 orang lelaki, 2 orang perempuan. 75. Mereka jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mina dan berbai'ah Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'ah Aqabah yang kedua, ini bai'ah untuk menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dan dilantik menjadi ketua negara, decision maker di Madinah nanti. Bai'ah Aqabah yang kedua ini, sebelum nak tegak negara di Madinah ada bai'ah, janji setia, MOU. Jabir tanya, wahai Rasulullah, kami nak bai'ah apa ni? Rasulullah kata, bay'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ah fi an-nashat wal-kasal wa 'ala an-nafaqati fi al-'usri wal-yusr wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu lillahi wa la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im wa an tamna'uni kama tamna'una minhu anfusakum wa auladakum walakumul jannah. Ini agreement, MOU sebelum Nabi nak hijrah untuk bina negara Madinah. 73 lelaki, 2 perempuan. Berjanji setialah kamu wahai orang Madinah untuk kamu dengar dan taat dalam keadaan kamu lemah, malas ataupun rajin, lemah ataupun kuat. Berjanji setialah kamu bila aku datang ke Madinah nanti untuk bersama-sama melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Berjanji setialah untuk kamu infakkan hartamu untuk agama ni ketika senang dan susah. Berjanji setialah kalau aku datang Madinah nanti untuk kamu pertahankan aku sebagaimana kamu pertahankan keluarga, harta dan anak-anakmu. Apa benefitnya? Apa yang Nabi janji? Walakumul jannah, dan bagi kamu syurga. Ada orang kata tak boleh sebut pahala-pahala syurga-syurga ni, rasuah ni. Nabi sebut, Nabi offer. Inilah janji Nabi. Kamu bersama aku, kamu tolong aku, kamu korban, ganjarannya syurga. Dan para sahabat berbai'ah 73 campur 2 ni, mereka balik ke Madinah. Mereka berdakwah panjang kalau nak kita seronok kalau kaji. Ini GSP kena kaji step-step dakwah Mus'ab bin Umair tadi, first ambassador tadi. Oh, bila dia nak start dakwah kat Madinah, pembesar-pembesar Madinah, Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'az, ni 2 pembesar Madinah, penyembah berhala. Hai orang muda, apa kamu ni bawa ajaran baru kat tempat kami ni? Wahai orang Mekah, kamu bawa ajaran apa? Mus'ab kata, pakcik, apa kata kalau pakcik dengar aku saya cakap apa, kalau pakcik rasa elok, pakcik terima. Kalau pakcik rasa tak elok, pakcik tak payah terima. Nak bagi tahunya, dia pandai nak convince orang. Dialog-dialog Mus'ab yang begitu banyak, dakwah awal dia pandai influence masyarakat, sehingga
Dalam masa setahun tersebut disebut ma min baitin fil Madinah illa dakhala fihi al-Islam. Tidak ada sebuah rumah di Madinah melainkan ada yang memeluk Islam daripada penghuni rumah. Ini hasil dakwah yang dilakukan oleh para sahabat. Saya bila tengok apa yang dibuat oleh JSP ni, moga-moga terus bersemangat. Moga-moga kita masyarakat ni kita support dengan kemampuan masing-masing. Ini semangat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan sekadar nak sambut maulud, selawat keluar awak tekak ni. Waktu bergarak, lepas tu habis. Lepas tu jamuan. Ada jamuan nak mana? Ada. Special, daging special kali. Oh, isyak selalu dah. Allah, isyak dah Ustaz. Kita berehat seketika. Baru soalan pertama. Kita berehat seketika, kembali selepas Ya ini. Allah. Isyak. Sedap gaji baik apa Pak? Ini gaji. Kalau kaji sore negara, dia kena gaji dengan Tok Guru tak negara sikit. الصلاة القائمة على سيدنا محمد وسيد الفاضلة وشرفت Jadi alhamdulillah bertemu kembali kita dalam siaran yang sama bual bicara Al-Manar pada kali ini, yang mana alhamdulillah sebagaimana yang telah diceritakan oleh bagai ustaz kepada kita tadi bahawa betapa pentingnya kita nak melahirkan masyarakat pada hari ini, masyarakat yang hebatnya bukan hanya dari segi fasilitinya hebat, tetapi
warga yang berada di daerah di dalam bandar tersebut juga mempunyai warga Islam yang berminda kelas pertama berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk makluman bagi Ustaz juga, surau Al-Mana ni penggerak dia hebat-hebat. Di antaranya fungsi kita sendiri begitu aktif. Isteri beliau juga banyak bantu saya menubuhkan pusat kaunseling di masjid. Tuanku Mizan sampai hari ini dapat tertubuhnya KSKK. Begitu juga di sini ada NGO Al-Mananya, bekas pengungsi Puan Tan Sri Ismail kita, Puan Sri begitu aktif dengan banyak kalau banjir-banjir mereka selalu anak muda inilah yang mengangkat sampaikan juga. Kita ada di sini juga Mutiara Putrajaya, mereka juga banyak bantu sehingga kan anak-anak muda kita ini sampai ke Turki dengan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh mereka. Dan cuma kita nak pastikan bahawa kesinambungan ini perlu kita teruskan lagi. Kerana apa? Bukan hanya sekadar di sini kita berhenti. Ini kalau lihat kita sambut Maulid Rasul sebagaimana Ustaz katakan tadi bahawa perlu ada kesinambungan, perlu ada kerjasama, perlu ada pelapis-pelapis yang perlu kita titipkan di sini supaya masyarakat Putrajaya yang berada di Putrajaya pada hari ini, masyarakat yang cintakan ilmu, bukan hanya mereka cintakan ilmu tetapi ilmu tadi mereka praktikkan, akhirnya praktik ilmu tadi mereka lahirnya insan-insan yang hebat di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Dan Ustaz kalau lihat juga dapat cabaran kalau dilihat nilai-nilai, ialah kadang-kadang kita lihat ada segelintir, tidak semua nilai-nilai kemanusiaan yang mungkin keberadaan di tempat yang begitu hebat, mungkin dalam kadang-kadang tertekan dengan jamnya, kadang-kadang balik kerja jam dengan masalah berbagai masalahnya, kadang-kadang juga mungkin dari segi ialah permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam masyarakat kita. Mungkin kita lihat kepribadian-kepribadian ini yang mana menjadikan Rasulullah itu sebagai ikutan. Jadi bagaimana mungkin kita sebagai karya-karya yang ada kat sini juga kebersamaan dengan adanya Geng Surau Putrajaya ini, mereka menggerakkan yang mana pelbagai majlis ilmu ataupun selain daripada majlis ilmu mereka melakukan pelbagai aktiviti. Jadi mungkin kita nak lihat dari segi skop jenggamsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirilah bagaimana kita lihat kenapa pentingnya kita nak jadikan Rasulullah itu sebagai ikonik, sebagai khudwah yang perlu diikuti, bukan hanya sekadar dari segi akhlaknya, bukan hanya dari sekadar dari segi ekonominya, bahkan dari segi keseluruhan ada kepada susuk tubuh yang digelarkan dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin boleh Ustaz ceritakan sedikit supaya sama-sama kita ambil semanfaat, supaya dapat kita ambil ilmu daripada Ustaz tadi supaya dapat kita sebarkan dalam masyarakat kita. Silakan Ustaz. Bila Ustaz Hamdan sebut cabaran dengan kesibukan, tugas, jalan jam, dengan cabaran ekonomi semasa, ya, pepatah Arab menyebut bagaimana mungkin masuk ke hutan tak nak jumpa pokok, bagaimana mungkin masuk dalam kehidupan tak nak jumpa masalah. Macam mana kamu masuk dalam hutan lepas tu tak nak jumpa pokok? Memang jumpa pokok. Demikianlah bagaimana kamu masuk dalam kehidupan tak nak jumpa masalah. Masalah ini adalah lumrah kehidupan. Orang kaya ada masalah tak? Orang kaya ada masalah? Oh, yang kaya jawab ada. Kaya masalah ke? Dan orang miskin ada masalah? Lagi ada. Lagi banyak masalah. Atas siapa tak ada masalah? Orang bujang ada masalah tak orang bujang? Ada juga masalah orang bujang. Orang dah kahwin Bunyi dalam tekak. Ada. Dalam tekak yang bunyi. Ada juga orang dah kahwin. Orang kahwin lagi ada masalah tak? Oh, belah sana jawab. Lagi banyak. Dan yang tak ada masalah siapa? Yang tak ada masalah orang gila. So kita gila tak? Tak gila. So kalau ada masalah normal, ingat ustaz yang ceramah depan ni tak ada masalah. Tiba-tiba masalah. Oh, ustaz pun ada masalah juga. Kadang-kadang pergi shopping komplek, bawa anak bini, anak nak berak, kita dukung anak, orang tahan ajak ambil gambar. Masalah juga. Tu tak kita lihat sakit perut, senyum pun tak ikhlas. Sakit perut orang ajak gambar.
Timing pula 10 saat. Okey. Lepas timing, alah mata saya pejam Ustaz. Sekali lagi, kita lagi perlu. Masalah. So life is about to face, to solve the problem. Kita tak boleh lari kita ada masalah. Saya rasa kita mungkin boleh pegang satu prinsip lah. Kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Gitu. Kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Dia pun kerja juga, boleh je pergi jemaah kat surau. Dia pun buat bisnes juga, boleh je dengan kuliah. Dia pun busy juga, boleh je manage surau. Kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Ini sebenarnya willing. Nak atau tak nak? Nak ataupun tak nak. Tapi macam mana nak melahirkan nak tadi? Itulah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau bahasa sekarang kita menganjak paradigma, membuka iman dengan faham, dan faham perlu dengan ilmu. Dia melihat janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah SAW yang begitu hebat. Dengan ilmu yang akan menguatkan kita. Tapi tak cukup dengan ilmu, dia perlu dengan sahabat-sahabat pula. Circle sekarang pagi. Ilmu, Nabi berjanji, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lakum min humurin na'am. Kalaulah Allah memberi hidayah pada seseorang dengan sebab usaha kamu, ia lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni kalau zaman dulu nak bagi tahu kenderaan paling mahal. Maknanya kalau ada seorang dapat hidayah kerana usaha kamu, lebih baik daripada kamu dapat ni unta merah, dapat Ferrari sedikit. Lebih baik. Orang nak sangat kenderaan yang mahal. Tapi kalau ada seorang dapat hidayah, itu besar pahala Mus'ab bin Umair, besar pahala As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Ni sebab mereka jadi upline kepada golongan Ansar yang beriman di Madinah. Hasil dakwah mereka. Kita rasa kita buat program surau, kita rasa kita share poster je dalam grup WhatsApp taman. Dan Ustaz, kat blog saya ada 300 orang Ustaz, saya dah send kat 200 orang. Yang datangnya 8 orang je Ustaz. Tu pun 4 tidur, 4 dengar. Tak apa, Allah nilai belaka, Allah nilai. Ustaz, saya tak pandai nak main bawa-bawa WhatsApp ni Ustaz. Dah, kita ada duit, sumbang duit. Ustaz, duit pun saya tak ada Ustaz, barang-barang mahal semua. Kat Putrajaya mahal tak kalau? Kejap. Oh dah, adik kata. Adik dapat free. Sebab dia free. Ayah beli. Ya. Macam mana Ustaz, duit pun tak ada, ni pun tak ada. Kita support, paling kurang kita tolong hadir, tolong makan. Kita tolong hadir, bantu. Saya adalah sedikit ilmu yang Allah Ta'ala beri ni, saya cuba berkongsi. Tapi selain pada duk baca ayat Quran, hadis Nabi, antara perkara yang sangat-sangat saya terasa, yang sangat memberi inspirasi dalam kerja kita, kerja dakwah kita ni. Dan ni orang JSP kena pegang dulu insya-Allah. Ada seorang Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi hafizahullah, masa hidup di Riyadh, Arab Saudi. Dia ni seorang ceramah dakwah hebatlah. Lecturer universiti, menyelia PhD, master, student, khutbah kat masjid, ceramah dalam TV di Kuwait, di Saudi, di Qatar, mana. Kalau YouTube, Syekh Arifi ni memang ratus ribu million lah views dia. Ada yang dia pernah datang Malaysia dan saya pernah tulis sedikit surat. Masa salam dia tu bagi dia, saya cadang, Syekh, tolong setiap ceramah di YouTube tulis subtitle English. Sebab dia ada team dia kata masukkan subtitle English supaya ceramah Syekh lebih jauh lagi. Sebab saya suka dengar ceramah dia. Dia kata pengalaman dia dan kisah dia inilah yang saya kata inspirasi dakwah ni. Satu hari dia dijemput berceramah daripada tempat dia ni di Riyadh, jarak sekitar 400 km. 400 km di mana kalau dari sini Putrajaya? Utara.
Boleh, kanyap. Ustaz langgar kanyap. Signboard tu kan, ada signboard. Ustaz langgar kanyap. Si angkat kanyap. Jadi gitulah jaraknya. Syekh dulu datang ceramah kat sini Syekh kata aku sibuk jemputan ceramah dekat-dekat dia pun banyak, tak pergi lagi nak menyelia tesis master PhD. Syekh tolonglah datang, Syekh tolonglah. Dia ceramah yang bentuk event macam Maulidur Rasul yang sekali setahun ni. Ada penganjur tu sungguh sangat panggil-panggil. Kita pun faham sebenarnya apa yang dia rasa, akhirnya setujulah. Syekh pun pergilah all the way, pergi 400 kilometer. Bila Syekh sampai di lokasi, bila sampai, organizer nampak, Syekh terima kasih dari jauh ni, Syekh terima kasih datang, peluk tu Ustaz. Syekh kata aku bau semerbak, bau rokok. Ini penganjur ceramah ni kata aku bau rokok, dia peluk. Orang Arab ni Syekh dia sensitif sikit bau rokok. Ya peluk aku ni bau rokok. Saya kata tak, dalam hati saya kata dalam hati, tapi tak apalah, moga-moga ada kebaikan. Terima kasih Syekh datang. Syekh ada bawa masuk dalam dewan. Dalam dewan ada 300-400 orang. Syekh kata, aku mulakan ceramah. Aku ceramah 5 minit. Yang kat sana sembang, yang kat sini ketawa, yang sini bangun keluar, yang sini bergurau, yang sini duduk cakap. Yang ketawa tu bukan ketawa sebab dia cakap sembang, tawa, ni bangun keluar, ni mau gelak, ni cakap 10 minit sembang. Saya kata takkan aku sebut dalam hati dia, takkan aku nak cakap oi semua dengar, aku pun teruskan ceramah je lah. Yang ni keluar masuk, yang ni bangun, yang ni sembang. Selesai ceramah, organizer tadi, terima kasih Syekh kerana datang, terima kasih. Saya kata ya. Saya balik dia berbayar 400 km. Ya Allah, saya dari Jahalam tadi, tapi yang datang, yang hadir malam semua gini. Kan seronok, masa tak nak berhenti je. Saya kata berlalu 1 tahun. Aku ingat peristiwa tu. Tiba-tiba aku dapat, selepas tahun aku dapat satu panggilan telefon. Assalamualaikum Syekh, ingat tak lagi saya yang saya datang dulu tu, dia sebut nama tempat. Syekh kata aku cam suara ni dalam hati lah. Ya apa khabar Syekh, seronok Syekh datang tahun lepas, ni kami nak jemput sekali lagi. Sebenarnya manusia, kata Syekh ni, dia cerita, aku ni dah sibuk menyelia tesis PhD, apa orang pelajar master lagi, khutbah lagi, TV lagi, radio. Syekh, sekali je lagi. Saya kata cuba cari orang lain dulu. Cuba Syekh tolonglah, kita orang nak Syekh juga. Saya kata aku sibuk ni banyak. Syekh tolonglah datang Syekh. Cuba cari orang lain dulu. Syekh bagi tarikh. Ni soalan. Kami payah nak jawab. Syekh bagi tarikh. Syekh bagi tarikh. Saya kata cari orang lain. Syekh tolonglah. Dia akhir sekali Syekh kata aku akhirnya kalah. Tak apalah, moga-moga ada kebaikan. Syekh bagi tarikh dan dia pun pergilah 400 km tu. Bila dia tunggu kereta, dia nampak dari jauh, ni tahun lepas ni. Syekh, jumpa lagi kita, terima kasih datang. Bau rokok macam tahun lepas. Saya kata sama, ingat ke tahun ni berubah dah. Sama bau rokok semerbak. Tak apalah. Dia memang terima kasih Syekh, kita seronok Syekh datang. Dia masuk dalam dewan pak ceramah, sekitar 300-400 orang. Syekh pun bismillah, ceramah 5 minit, sembang 10 minit. Sama macam apa. Syekh teruskan. Dia hujung ceramah. Saya kata ada soalan tak nak tanya. Orang Arab ni tuan-tuan, kalau tanya nak tanya soalan, memang dia beropuk suka bercakap. Tapi senyap. Apa nak tanya soalan, buat tak layak ni saya. Okey, kalau tak nak tanya lisan, tulis.
Tanya-tanya, saya datang jauh ni tulis. Sampailah 4 helai kertas. Orang Arab ni sepatut biasa timbul macam soalan Ustaz Azhar Idrus tu. Tapi ni 4 helai je sampai. Dia kata tak apalah. Dia ambil kertas, dia buka. Tertulis, Tuan Syekh, ingat tak setahun yang lalu Tuan Syekh pernah datang ke sini, dan dalam ceramah Tuan Syekh pada tahun lepas, Tuan Syekh menyebut fadilat salat sunat witir sebelum tidur. Demi Allah, sejak pada hari itu tahun yang lalu hingga ke malam tadi, saya tak pernah tinggal dah salat witir selepas dengar Tuan Syekh bagi tahu setahun yang lalu. Allah Akbar, Allah Akbar. Kata Syekh, syaitan duduk ganggu aku selama ni dalam dakwah. Syaitan kacau. Tapi bila dia baca tulisan ini, bayangkan setahun yang lalu saya dengar Syekh sebut fadilat solat sunat witir, saya tak tinggal sembahyang sunat tu sehingga malam tadi. Dah berlalu setahun. Terima kasih Tuan Syekh. Syekh kata, ya Allah, inilah kemanisan dan inilah real satisfaction bila kita buat kerja-kerja dakwah. Kadang-kadang ni sahabat-sahabat GSP buat online, tengok view ada berapa orang je. Tetapi ada orang betul-betul tengok dari awal, ambil manfaat. Kadang-kadang kita hanya, saya pun tak tahu, kita pergi kuliah, bila orang ambil manfaat, ini nikmat dalam dakwah kita. Saya kadang-kadang pergi ke tempat, ada jumpa makcik-makcik, Ustaz, hari tu Ustaz ada sebut doa ni kat TV Hijrah kan? Saya dah hafal doa tu Ustaz. Kita, ya Allah cik, terima kasihlah, saya pun boleh tumpang pahala. Saya pergi, ada kawan-kawan ajak ride motor, pergi breakfast dekat Karak. Breakfast di Karak, duduk KL. Ada kerja buat-buat ni. Ride motor sampai kat Karak, terbuka topi, ada seorang budak muda, saya buka je topi, Ustaz, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Saya buat apa? Saya tengok video Ustaz sebut zikir ni dulu, saya amal, saya Allah, ni'mat. Bila adalah orang amal, macam kalau ada lecturer kat sini, lepas 20 tahun jumpa student dia dah berjaya, student engineer dia dah jadi engineer company international, satisfaction. Kita ada anak murid kita ajar dia bisnes, sekarang dia dah jadi millionaire, kita jumpa dia, itu kepuasan. Kerja dakwah yang kita buat, kita hidupkan surau, AJK surau, kena meeting, kena ni, cari duit, buat program. Dia rasa macam orang tak ramai. Rupanya lepas 15 tahun kita ada jumpa seseorang yang dah pencen Putrajaya ni balik kampung. Dia kata, Tuan ingat tak saya jemaah surau Tuan? Saya mula berjemaah di surau sebab Tuan nak buat program surau. Saya dah pencen balik kampung. Dia tak tahu. Itu kepuasan kita. Hidayah milik Allah. Allah yang beri hidayah. Apa yang boleh kita buat untuk agama? Ada di kalangan kita, saya rasa dalam surau kita ni, ada yang dah pencen bidang masing-masing. Expert management, sangat mahir dalam bab ekonomi, sangat mahir bab kemanusiaan, sangat mahir bab pengurusan. Why not pengalaman kita ada ni kita perturunkan, bantu anak-anak muda, bantu surau, supaya di hari akhirat nanti kita ada something yang kita boleh bagi tahu, wahai Rasulullah, I did something for Islam. Allah bagi peluang saya zaman kerja dulu, pergi training kat US, pergi kat meeting kat UK, jumpa orang kat Australia, ni pengalaman ni, duduk dengan pakar-pakar yang hebat. So, saya nak guna pengalaman saya ni, nak bantu surau, bantu masjid, bantu dakwah. Saya nak ceramah macam Ustaz, saya tak pandai dah, tapi saya bantu manage, saya bagi idea. Subhanallah. Sebab tu cabaran memang kata tak ada sahabat. Dalam buat kerja-kerja agama, pelbagai jenis cabaran. Cabaran paling utama, mana-mana surau masjid, dia ada satu biro. Dia panggil biro komplain dan komen dan kritik dan tak buat apa-apa. Itu ada satu biro tu, tak berdaftar. Kerja dia komplain je, komen, kritik, dan dia tak buat apa pun. Duit sesen pun tak bagi.
Masa Covid dulu 2 tahun masjid tutup. Dia kata ni dajjal semua tutup masjid. Lepas tu masjid buka. Dia kata tak ikut sunnah Nabi sebab solat tak rapat saf. Solat masjid dah buka rapat saf, dia tak datang-datang juga. Ni dipanggil biro kritik dan komen dan tak buat kerja. Itu cabaran. Kita decide nak sembelih korban hari raya pertama. Dia kata kenapa pertama, kedua lah. Kita buat hari kedua. Kenapa kedua, ketiga lah. Kenapa ketiga? Tak puas hati sama. Ini cabaran. Akan ada orang macam itu hak jenis hak tak mari. Yang jenis datang pelbagai. Ada orang yang dia suka datang berjemaah, tapi majlis ilmu kata jangan buatlah, bising, jam jalan. Ada masjid-masjid yang hadapi cabaran, duit masjid kena guna untuk bayar bil air elektrik ni je. Kita nak buat jamuan makan pada jemaah, ada ibu-ibu tugas kita nak bantu, nak bagi hadiah pada anak-anak jemaah yang excellent bereksa. Ni bukan duit surau punya, tak boleh buat ni. Ada yang pemikiran dia begitu. Cabaran, decide. Ni tamu surau, mana boleh bagi kat anak yatim, mana boleh. Dia orang ni bereksa, PSR banyak. Takkan nak bagi duit surau. Ini cabaran. Macam mana kita nak manage, macam mana kita nak uruskan cabaran-cabaran ini. Dan semua cabaran ini menjadi sumber pahala pada JK Surau. Ada orang yang kepala, yang meeting. Tak, saya balik kerja sampai rumah pukul 6. Lepas tu kena pergi surau tu mesyuarat lagi. Isteri saya dah banyak ahli dah malam, tak? Sabarlah wahai isteri, abang tak ke mana, abang kat surau. Kat surau tak apa. Ini cabaran. Dan subhanallah, suasana di Putrajaya ni tidak dinafikan dengan kesibukan, kerja, urusan dan sebagainya. Mulakan kita ada hari-hari weekend, ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada Sabtu Ahad. Kita mulakan, insya-Allah Allah menilai usaha yang kita buat. Hasil itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun ada 1 minit lagi. Jadi di antara apa yang telah disampaikan oleh Baik Ustaz kepada kita tadi, bahawa betapa pentingnya kita pada hari ini surau dengan masyarakat, dengan kita semua yang ada kat sini, supaya kita sama-sama dalam kita mengambil ikonik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Kedua kita bukan hanya dari segi makanan sunnahnya, bukan hanya dari segi sunnah Rasulullah sahaja, tetapi kita sama-sama supaya satu tempat tu turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan suburnya, dengan imarahnya surau tadi, insya-Allah maka akan turunlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, termasuklah di seluruh Putrajaya pada hari. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan juga, game surau Putrajaya ni kami ada bagi telefon ke anak-anak muda ni tuan-tuan. Dalam costing dalam lebih kurang 700 sebulan lah untuk internet kami gerakkan hantar dia orang ni ke surau. Jadi ini di antara sumbangan daripada tuan-tuan. Tumbangan daripada tuan-tuan yang ingin melihat masyarakat Putrajaya hari ini bukan hanya sekadar mereka digerakkan dengan ilmu-ilmu duniawi, tetapi kita nak sama-sama supaya ilmu ukhrawi itu kita terapkan di dalam minda, agar fasiliti yang ada di Putrajaya pada hari ini terjaga, supaya masyarakat Putrajaya ini bukan hanya sekadar hebat dari segi bangunannya, tetapi hebat juga modal-modal ihsan yang ada dalam, apatah lagi di surau Al-Manah ni Ustaz. Mereka-mereka yang ada kat sini semuanya pada banyak dalam pakaran dalam bidang-bidang yang profesional. Ada juga di kalangan timbalan menteri pun ada, timbalan menteri pun ada profesor, ada datuk dan sini, semuanya mereka berada di sini. Dan saya lihat surau ini alhamdulillah dengan aktiviti yang ada, dan kita pastikan, saya berpesan juga kepada Kansel Putrajaya, sama-sama kita membantu supaya masyarakat di surau Karihal Putrajaya Al-Manah pada hari ini dapat kita sama-sama. Dan akhir sekali Ustaz, yang mana setiap ujian tadi, setiap cabaran yang kita lalui sudah tentu akan menyebabkan kita rasa down. Ustaz down? Alhamdulillah. Jadi bila down tu kita sedar, ada mungkin kita tinggalkan supaya ada tip nak istiqomah tadi kan. Kadang-kadang mai surau kadang tengok jam nak malah nak pergi. Jadi bagaimana kita nak istiqomah tadi, dengan subuhnya, dengan isyaknya, istiqomah dengan Qurannya, istiqomah dengan hadir majlis ilmu, supaya GSP ni bukan hanya mereka semangat tang-tang tertentu je, anak muda, begitu juga yang kita hadir pada hari ini bukan semangat dalam majlis ilmu yang hadir, ada hadir ustaz-ustaz yang hebat saja,
Tapi dalam majlis ilmu lain pun juga bersemangat sama-sama supaya Ustaz tinggalkan kepada kami semua tip untuk istiqamah dalam 3 minit daripada sekarang. Bila Ustaz sebut down tadi Ustaz, ya antara cabaran yang berlaku sekarang ada sejenis penyakit dan ramai orang perempuan ada penyakit ni, depression, tekanan kerja, tebaran pelajaran anak-anak lagi, perangai bapa anak lagi. Ada pasal suami isteri ni, isteri dia selalu jatuh sakit. Lalu dia bawa pergi ke klinik. Doktor cek darah, cek air kencing, cek tekanan darah apa semua. Doktor kata puan ni okey, tak adalah sakit apa fizikal. Cuma puan ni stres kerja, stres rumah, stres kehidupan. Jadi doktor ni kata cubalah ambil orang sebut apa, me time ke apa sekarang. Cubalah bincang suami, cutilah. Cuti healing. Pergi bercuti, pergilah Langkawi ke Cameron Highland ke Korea ke New Zealand ke, ambil spare masa untuk duduk tenang-tenang, redakan stres ni, down tadi. Doktor bagi tahu dia apa keluar semua. Bila dalam kereta isteri dia cakap, bang, doktor cakap dah kita, abang rasa nak pergi mana? Nak pergi Cameron Highland ke, Langkawi ke, Singapura ke, nak pergi New Zealand ke, Switzerland ke, abang rasa nak pergi mana? Suami dia kata, abang rasa kita pergi klinik lain. Itulah dia jadi up balik saya. Itulah kelebihan dengan suami. Ya Allah. Tak, dia faktor untuk istiqamah ni. Saya sebut dah tadi, yang pertama ilmu, yang kedua kawan. Circle mana yang kita duduk. Kita ada grup WhatsApp, surau, kita ada kawan-kawan. Ji, mana Ji? Tak ada. Datuk, gimana tak ada kelas subuh hari ni, Datuk? Ji, mana Ji? Tak datang. Tak sihat ke? Ini akan jadi support system kita. Apa? Kita ada grup. Kadang-kadang ada saya kenalan dekat Shah Alam tu, ada grup surau masjid. Dia buat tadarus lepas subuh, orang penceng. Bukan saja tadarus musim Ramadan, lepas Ramadan pun mereka ada tadarus tiap-tiap hari lepas subuh. Lepas tadarus pergi makan roti canai. Atau ada masa-masa dia orang pakat pergi main golf sekali. Jadi circle ni, bila tak ada, sampailah WhatsApp, mana tu? Kenapa tak ada? Kenapa Ji? Tak sihat ke? Bila tahu betul tak sihat, pergi ziarah. Jadi ini faktor. Dan memang Nabi Muhammad pun ajar perkara ni pada kita. Seseorang, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang berada di atas agama, pegangan, amalan orang yang dia berkawan rapat. Siapa? Kalau kita salah pilih kawan, payah nak istiqamah. Kalau kita salah pilih kawan, susah nak istiqamah. Kita duduk dengan kawan-kawan yang isap rokok, tiba-tiba kita nak berhenti rokok. Kawan kita kata apa? Nak berhenti rokok dah. Aku rasa balik lama 2 minggu kau. Dah lah dia main gitu, siap dia infak rokok free pula. Dia infak. Kau tak tahu lama, kau dengar ceramah lah ni dah berhenti rokok. Hilang semangat. Ini yang dia orang demotivated. Nah, buat itu kawan. Kita salah pilih kawan. Oi, kau ni sejak buat operate hari tu, buat apa ni, masuk belon, dah pergi surau, mesti dah taubat. Ini kawan yang pilih. Tapi kalau kawan yang support, alhamdulillah. Ilmu. Yang kedua nak istiqamah, kawan. Yang ketiga nak istiqamah, kita juga kena minta kekuatan dengan Allah. Dia panggil doa. Tak payahlah doa-doa bahasa Arab kalau rasa susah nak hafal. Kalau boleh bahasa Arab lagi baik. Doa yang Nabi Muhammad ajar. Tetapi paling kurang kita minta dengan Allah, ya Allah, aku usia aku banyaknya nikmat yang kau beri padaku ya Allah dalam hidup ni. Orang duk cerita barang mahal, orang duk cerita tak ada beras, tak ada tu. Aku pergi kedai, tak tengok harga barang pun beli. Ada orang yang Allah bagi nikmat begini, dia pergi beli barang yang dia nak, bukan dia tengok harga.
Ada orang nak beli barang, tanya harga, cek duit dalam poket. Ya Allah, banyaknya nikmat yang kau beri padaku. Aku pergi beli barang tak cek harga pun, tahu nak ni berapa, nak ni ambil. Bila bayar, kita pun tak tahu harga barang. Soal je. Ataupun bayar. Nikmat Allah beri. Ya Allah, banyaknya nikmat yang kau beri pada aku. Tolonglah beri juga nikmat hidayah padaku, ya Allah. Tolonglah juga beri padaku kekuatan, selalu ingat untuk bersyukur padamu, ya Allah. Banyaknya nikmat kau beri padaku. Dikala aku buat dosa, aku buat maksiat, kau beri lagi nikmat padaku, ya Allah. Tak boleh kalau tak mampu nak doa bahasa Arab, minta je bahasa Melayu. Supaya Allah sentiasa guide dan berkati kita. Dan 3, additional, yang ni sangat-sangat lagi membantu. Kalau ada, kita boleh rapat dengan mana-mana guru yang mursyid, yang kita boleh attach. Guru, kita ada tu guru yang kita boleh berhubung, yang kita boleh jumpa, yang kita boleh minta nasihat, yang boleh kita luahkan. Guru. Saya sampai sekarang ni, orang panggil ustaz, duk kuliah, kita pun kena ada guru juga. Kena ada tu guru untuk kita minta nasihat. Guru, tapi kena cari guru yang betul lah. Yang salah tu guru, yang salah tu guru, masalah problem lain pula. Guru yang betul, yang kita ada guru yang boleh bimbing kita. Saya syorkan kalau ada masa, saya banyak merujuk. Kalau guru saya Ustaz Maisa Deraman, Tuku Pasir Gudang. Tuku Pasir Gudang biasa dia online pagi-pagi, dia memang ada kuliah setiap hari online, setiap lepas subuh dan setiap hari lepas maghrib. Tuku Pasir Gudang, dia banyak ikut kuliah dia, kitab dia. Kadang-kadang pergi ke tempat dia, baru ni pergi haji dengan dia, tahun lepas pergi haji dengan dia, duduk. Saya nak tunjuk satu contoh bila kita kata guru. Saya adalah dulu kawan, sekarang tak dah. Dia berhutang, pinjam duit kita. Dia pinjam duit, kita pun percaya, kita pun bagi duit tabung haji. Amount yang agak banyak juga. Kita nak tolong dia masa tu. Dia adalah benda-benda berlaku gini-gini, tapi dia tak rapat-rapat. Biasalah, tahu masalah hutang kan. Bila dia lari, bila buat tak elok, dia tak jadi tak rapat-rapat. Mesti ada pengalaman. Tapi dia kata, bayarlah. Amount besar, tapi dia bayar sikit-sikit. Jadi, kadang-kadang kita pun tengok dia tukar kereta, makan upload gambar Musaki semua. Kita dulu yang kampung je. Dia Musaki, dia aku tak bayar. Itu tukar kereta pula, shopping kat Pavilion. Bayar, saya kata bayar, dia pun bayar sikit. Cerita tu ambil lah. Habis, kadang-kadang kita stres. Nak cerita bila duduk menuntut guru ni. Saya pun duduk Ustaz Maisa. Dia ceritalah dia, Ustaz, saya ni cerita ada orang hutang. Saya kata kat dia, Ustaz, saya ingat satu ayat Quran. Memang kita orang biasa bicara ayat Quran ni. Saya ingat satu ayat Quran dalam bab berhutang ini. Faman kana dzu usratin fanazratun ila maisarah. Ayat Quran sebut, sekiranya yang berhutang denganmu ada masalah, maka berilah tempoh masa kepadanya, beri tangguh. Jadi kita beri tangguh pada orang berhutang ni, kita dapat pahala. Jadi saya baca ayat ni, saya sebut kat Tok Guru tadi, kata saya kerana ayat ni saya alhamdulillah lah boleh tenang. Allah Ta'ala kata kalau orang ada masalah, bagilah masa. Dia jawab apa? Dia kata, kan ayat tu ada sambungan, kalau dihalalkan lagi besar pahala. Dia kata saya tak ingat ayat tu. Allah, kami kita jawab Ustaz, kalau 1,200 boleh lagi, tapi big amount. Tapi saya nak bagi tahu, kita bila duduk untuk guru ni, kadang-kadang dia menasihati kita beyond. Dan dia tak mengampu, dia nak peringat. Orang menipan, salah cerita. Dia kata silap pula bagi cerita. Dia kata kan ada sambungan ya, kalau dihalalkan lagi besar pahala. Allahu Akbar. Jadi yang saya sebut tadi, nak istiqamah, ilmu, kawan, doa,
kalau ada yang keempat ini. Kalau kita boleh ada dengan guru, yang kita at least kita boleh WhatsApp, kita boleh call, kita minta nasihat, kita boleh ingatkan kita, dia duduk sekali. Ini antara faktor kuat sebenarnya. Alhamdulillah, saya duduk tengok ramai orang muda, orang-orang buat business owner, ramai dia orang pergi rapat dengan Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Zaidrul, dengan Ustaz Aslim. Subhanallah. Jadi dia orang rapat, dibimbing, bisnes ni jangan terlibat dengan rasuah, aurat kena jaga, marketing yang ada tipu orang. Bisnes berjalan. Kemudian nasihat pun berjalan, minat dengan agama dimanfaatkan dan support. Kadang-kadang bila saya tengok sahabat GSP ni, orang hanya melihat kalau sumbang duit untuk surau masjid. Dah ni buat apa sumbang untuk data internet, sumbang untuk beli telefon online. Kadang-kadang orang tidak melihat itu sebagai satu ruangan dakwah yang sangat besar sebenarnya. Baru ni saya duduk dengan satu grup anak-anak muda. Dia namakan grup ni Tarbiyah Sentak. Dia banyak buat buku-buku dan dia orang develop nasyid yang contemporary target budak muda. Dia tanya saya satu soalan yang saya sangat terasa. Dia kata, Ustaz, zaman sekarang generasi remaja ni nyanyi lagu nasyid kumpulan apa sekarang? Kalau zaman kita dulu Ustaz Hamdan, kita umur 30-an 40-an ni, ada Raihan, ada Ilting kan. Ya generasi anak kita ni dengar lagu nasyid kumpulan apa? Saya sungguhlah. Lagi berat dia kata apa? Ustaz, anak-anak yang kita hantar sekolah tahfiz dengar lagu apa sekarang? K-pop. Tak, maksudnya kita hantar sekolah agama. Tapi kalau dia nak berhibur, dia dengar lagu apa? Lagu-lagu yang trending sekarang ni. Dia kata kami usaha, kami buat di YouTube, tapi kami ni tak ada dana Ustaz. Nak buat studio, nak rakam, idea ada. Dia orang kumpul budak-budak muda smart, tapi mesej dakwah dengan cara modern nasyid. Dia buat, saya tengok kat YouTube dia adalah yang ada 1 million view kat Tarbiyah Sentak ni. Dia orang ni memang target budak-budak universiti, budak-budak sekolah menengah. Tapi cara budak-budak lah, remaja lah. Saya kata, iyalah. Kalau dulu ada nama Raihan, Intim, sekarang kalau grup nasyid, Hairan, dulu Raihan. Kan? Jadi subhanallah. Jadi point saya nak bagi tahu, kadang-kadang orang tidak melihat bahawa ini adalah ruang-ruang dakwah yang sangat perlu diisi. Macam dia orang buat online, nak potong-potong video, tazkirah pendek seminit 2, kadang perlu spend masa duduk kan. Dah ada yang memang engage, orang digajikan, kerja dia potong video, edit, buat cantik, masuk ni sikit-sikit, share seminit 2 minit tapi touch hati orang. Ada yang memang digajikan betul. Itu bagi orang yang nampak kan. Jadi ini satu ruang dakwah sebenarnya yang sangat besar, sehingga base di Putrajaya tapi mungkin jangkauannya luas. Satu perkara yang terakhir daripada saya tuan, bila sebut bab hadis-hadis Nabi ni, saya nak share pengalaman sendiri sedikit. Saya dulu ada masalah penyakit. Saya ada penyakit resdung teruk sangat dulu. Kadang-kadang kena batal kuliah subuh ni, paip bocor ni. Bila makan belacang, kena tempat berhabuk, makan seafood teruk. Baca hadis Nabi, tuan-tuan pun selalu dengar hadis ni, habbatus sauda, ubat segala penyakit kecuali mati. Dia kata dah teruk sangat, makan ubat kelenih, kering sekejap, lepas tu makan seafood, bersih balik. Saya Muhammad Ustaz, ni cerita tahun 2013. Kata aku nak makan lah. Bila saya makan, tiba-tiba jadi bersin, berkehak, berhingus, saya demam 2-3 hari. Rupa-rupanya dia healing, dia nak buang sinus tu melalui kahak. Lepas minggu reda demam, makin kurang. Cerita 2013 sampai sekarang alhamdulillah, makan belacang ke, udang sotong ke, alhamdulillah. Dan masa 2014 tu, isteri saya buat PhD, selalu migraine.
Bang, tolong tarik rambut. Kita pun tarik lah, pasal tarik rambut lah. Saya kata dah ni abang dah lega, dah ni terai lah amal Habatus Sauda. Dan dia amal. Tapi Habatus Sauda untuk migraine dia take time, 3 minggu, sebulan setengah. Dia kata semakin kurang. Dulu kekerapannya 2-3 kali seminggu kena tarik rambut. Lepas lama sebulan, 2 bulan, kata slowly sampai sekarang adalah lagi sekali-sekali. Dan sejak daripada itu saya bergerak mana-mana masjid surau, saya kempen ajak orang amalkan. Dan subhanallah seronok. Bila ibu-ibu, acik-acik, ustaz, acik dulu sakit lutut, bangun tidur pagi kebas kaki, sekarang dah lancar ustaz, boleh laju ke bilik air, nak duduk dapur, nak sembahyang. Bila amal Habatus Sauda ni ustaz. Banyak lagi lah yang kalau yang lepas Covid ni, yang kena long Covid tu, dia sembuh dah, tapi kata pernafasan kurang smooth. Bila dia amal Habatus Sauda, dah mula brisk walk, mula jogging slowly. Saya kata alhamdulillah, ini yang Nabi janji. Dan ni orang perempuan, yang ibu-ibu banyak juga bagi tahu, anak-anak perempuan yang dia sakit masa period pain tu, sesungguh. Senggugut. Tak ada sesungguh tu. Satu lagi yang sesungguh, yang irregular period, on off, bulan Ramadan pening kepala. Bila dia amal Habatus Sauda, dia punya flow tu dia cantik jadi. Subhanallah. Dah banyak lagi lah. Masa Covid ni ada yang request pula, ustaz, kami beli dengan ustaz yang kapsul, anak-anak kecil susah nak amal. Saya buat baru ni dalam bentuk sachet. Kita buat Habatus Sauda, campur madu, kurma delima untuk pujuk yang kecil-kecil ni, yang beringuh pagi-pagi, pagi buka sachet makan. Dan yang ada ulcer dan sebagainya. Sengaja saya ambil kesempatan, itulah saya hadir. Kalau ada di kalangan kita yang rasa nak cuba amalkan. Dulu saya cerita, orang tanya dah, ustaz cerita saja, nak cari kat mana? Dia kata pergilah cari. Sekarang saya kata saya bawa. Sebab orang kata ustaz cerita saja, mananya? Lepas pada tu dia kata tak apa, saya cuba usaha, saya bawa. Kalau ada yang rasa nak cuba amal, ada pembantu saya kat belakang sana. Kalau ada yang dah biasa amal, dia beli kat Mekah, kat Madinah, teruskan. Dia tak semestinya yang ni. Yang penting Habatus Sauda tu yang pastikan yang ori, kita amal dengan niat ini yang Nabi anjur. Dan moga-moga aku sihat. Tapi kalau ada yang biasa minum yang kat Mekah yang cecair, then is the best. Cuma saya bila orang tak sedap rasa, kita buat kapsul dan saya share untuk budak-budak tadi. Jadi sekadar ini daripada saya, moga-moga ada manfaat sedikit perkongsian malam ni. Tadi Prof dah remind 8.45 suruh berhenti. Tu jam tu berapa tu? Pukul 9.45. Ya Allah, ngajak, minta maaf Prof. Saya semangat tengok orang yang ada ni. Ya Allah 59 Ustaz. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selesai sudah wal bicara amanah. Dan insyaAllah bulan hadapan jangan lupa kita tandakan dalam diary kita bersama dengan Lembaga Datuk Kazim yang akan berada di Surau Tontonan Puan. Dan terima kasih sekali lagi bagi pihak JSP, kepada Datuk Profesor Musi dan jurukuasa semua di atas kesudian hadir. Dan akhir sekali kita jumpa Datuk Musi untuk mengiringi Ustaz, sama-sama kita tandangi, sokong anak muda ni untuk sebenar sedekat mereka bergerak menggerakkan kuliah di Putrajaya. Silakan Datuk Musi kita untuk bersama dengan Ustaz. Mereka nak ambil momen. Masya-Allah. Ya Allah. Ingat kan ada kasidah mana ni, nak bunga-bunga ni. Ustaz, kat mana sini kan? Di sini. Ustaz, sila. Bismillah. Ke bawah ni je lah. Bawah tu. Sekejap Ustaz, ambil gambar dengan. Bismillah. Tarik tadi. Tu dia. Ini berapa bulan? 10. 10. Siri yang ke-10. Okey. Okey, dua-dua sebelah. Okey. Boleh. Tarik. Tarik. Masya-Allah. Oh, daripada 2013. Pada 10 tahun ni. Masya-Allah. Okey. Mai. Dah Ustaz Hamdan lagi? Oh, ada dengan dua. Nasihat tak boleh. Nasihat dia nasihat saja.
Terima kasih kepada semua dari tanggung majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sanna al-insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita insyaallah salat Jumaat sama-sama. Ya. Kita nak. Pernah lagi ya? Lama dah dulu.